Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah idenya dapat kita bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini saya nak sambung sedikit lagi sebelum kita masuk pada hadis yang seterusnya. Kita ada sedikit lagi perbincangan yang kita rasa perlu jugalah untuk kita memahaminya, iaitu hadis yang ke-20. Saya baca sekali lagi hadis ini. Hadis yang ke-20. Wa an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala kadzdzabani ibnu Adam wa lam yakul lahu dhalik wa syatamani wa lam yakul lahu dhalik fa amma takdzibuhu iyaya fa qawluhu lan yu'idani kama bada'ani وليس أول الخلق بأهون على من إعادته وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, manusia telah mendustai aku, sepatutnya mereka tidak berbuat demikian. Dan manusia juga telah mencerca aku, sepatutnya mereka tidak berbuat demikian. Adapun maksud manusia mendustakan aku adalah dengan katanya, aku sekali-kali tidak dapat mengembalikan kejadian manusia sebagaimana aku telah memulakan kejadian manusia. Bukankah permulaan kejadian, yakni permulaan menciptakan, lebih mudah daripada melakukannya, mengulangi penciptaan buat kali yang kedua. Adapun maksud mereka mencerca adalah dengan katanya, Allah mengambil anak, sedangkan aku adalah Tuhan yang esa, tempat manusia bergantung. Aku tidak beranak dan aku tidak diperanakkan. Walam yakul li kufuwan ahad, dan tidak ada satu pun dan tidak ada sesiapa pun yang setanding aku. Jadi sambungan yang kita nak bincang sikit lagi pada malam ini, iaitu berkenaan cercaan, kejian. Ya, apakah yang dimaksudkan dengan cercaan, kejian dalam hadis ini? Di awal hadis disebutkan wasyatamani, manusia telah mencerca, iaitu maksudnya sebahagian manusia mencerca dengan mendakwa bahawa aku ni ada anak lelaki. Itu seperti mana yang dikatakan oleh Yahudi dan Nasara, seperti yang saya telah sebut dah sebelum ini. Adapun musyrikin Arab menyebutkan bahawa malaikat itu anak perempuan Allah. Jadi dalam hadis kursi ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawa kata-kata sebahagian manusia yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyebutkan bahawa Allah itu ada anak. Jadi menisbahkan ada anak pada Allah adalah merupakan satu bentuk cercaan, mana memberikan sifat yang tidak benar, menisbahkan sesuatu yang tidak benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa dua ayat. Dua. Kira timah. Oh.
Ni ada perhatian, ambil perhatian ni. Kia Optima WLC 1947 minta alih kenderaan. Kerana rasanya terpijak selipar macam mana ni. Dari tu dia nak klik alih ni. Jadi harap ubahlah kereta Kia Optima WLC 1947. Harap ubah segeralah. Jadi nisbah kepada Allah ada anak, menyandarkan anak pada Allah SWT itu suatu penghinaan. Sebab sebaliknya Allah menyebutkan aku ni As-Samad, tempat manusia bergantung, tempat makhluk semuanya bergantung. Aku tidak melahirkan dan aku tidak dilahirkan, dan tidak ada sesiapa pun yang setara denganku. Baik, sedikit saja saya nak sebut. Sebenarnya hadis kursi ni Allah Subhanahu Wa Taala maksud dia sama dengan laisa kamitslihi syai'. Sebenarnya kenyataan ini sebagai satu bentuk pengajaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak mengajar kita bahawa Allah ini dia tidak serupa dengan makhluk. Kalau manusia bila dia mandul dia tidak ada anak, itu suatu kekurangan. Sebab manusia ni perlu kepada anak. Apa tujuan anak tu? Selain daripada kita kata sebagai hiburan kepada manusia dengan ada anak, manusia akan rasa gembira, tidak keseorangan, hilang kesedihan dengan ada anak. Dan yang paling besar, anak itulah yang akan meneruskan usaha-usaha ibu bapa dia. Anak itulah sebagai penyambung zuriat pada ibu bapa dia. Dan anak itulah juga yang akan membantu ibu bapa dia semasa ibu bapa dia tua dan sebagainya. Banyak. Bila sebut anak pada manusia ni, banyak manfaat kepada manusia dari pelbagai sudut lah. Maknanya dengan erti kata yang lain, kalimah anak tu sendiri adalah suatu kemuliaan kepada manusia. Dan selain daripada kemuliaan, bila sebut anak tu sendiri, ia menunjukkan bahawa manusia ni tidak sempurna. Manusia ni ada sifat bergantung. Sebab tu dia perlu pada anak. Bayangkan seorang yang tua, dia sudah hilang upaya, tiba-tiba tak ada anak, seorang pun tak ada anak. Cuba bayangkan lagu mana, siapa yang nak bantu, nak tolong dia ketika dia sudah hilang upaya, ketika tua tu. Maknanya manusia perlu. Ketika dia baru kahwin, mungkin dia gagah lah, dia tidak perlu. Setengah-setengah tu siapa tak usia anak mereka awal, kau nak enjoy dulu, kita tak. Setengah-setengah tu lah. Sebab apa? Sebab dia kuat. Tetapi dia perlu juga anak. Sebab apa? Sebab tubuh manusia dia akan semakin menurun, semakin tua, semakin letih dan sebagainya. Itu anak dalam konteks manusia. Bila dikatakan Allah juga ada anak, seolah-olah menyebutkan Allah ini kurang, Allah ini lemah, Allah ini sampai satu ketika dia akan tak ada, dia akan memerlukan. Jadi itu sebenarnya sudah termasuk dalam bab syirik pada Allah. Menyatakan Allah ada anak, itu sudah ada makna syirik. Boleh jadi kufur, boleh jadi rasa akidah dan sebagainya. Sebab itulah Allah kata menisbahkan kepada Allah anak itu adalah suatu bentuk tangkis kepada Allah. Tangkis maknanya kita menisbah kekurang kepada Allah. Itu perkara yang sepatutnya tidak dilakukan oleh manusia. Dan sebab itulah disebut itu maksud cercaan itu. Kayak kita ni tak, kalau kita tengok ada sahabat-sahabat kita yang nikah 20 tahun tak boleh anak, kita tahu kan, kita tak kecek buat anak-anak depan dia akan terasa. Kalau jumpa orang sahih lama tak tahu tak ada anak. Berapa orang ada lama anak? Kan dia sebuah salah nak jawab tu dah. Sebab itu kekurangan. Kukuk mana menjadi kurang lah tak ada anak ni. Tak beza pegang anak kucing ni. Saya pernah pergi ke dia orang kaya lah, kontraktor. Bergelawak kucing tu. Rupanya dia tak ada anak. Dia pegang kucing. Comel tu kat kucing, habis piti kat kucing. Tak dia makan yang lebih kurang. Jadi gitulah manusia tu. Jadi manusia dia nak tu benda-benda gitu. Sebab tu Allah buat anak dia pada kecil. Proses pembesaran dia tu makan masa berbelah-belah tahun. Ketika kecil itu sebagai hiburan kepada ibu bapa. Ketika dia berasa sunyi. Jadi bila disebahkan anak pada Allah, ini sebenarnya satu bentuk yang sangat ketara, menyamakan Allah dengan makhluk. Dan hak ni lah sebenarnya syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah maksud kenapa
menisbahkan anak pada Allah Subhanahu Wa Taala itu dianggap sebagai satu cercaan, bukan suatu pujian terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya pada hadis yang ke-21 dalam satu riwayat Ibnu Abbas, wa fi riwayat Ibnu Abbas, jadi hadis ini sebenarnya hadis riwayat daripada Ibnu Abbas dan hadis daripada Abi Hurairah. Hadis 20 tu hadis riwayat Abu Hurairah. Wa an Abi Hurairah qala. Hadis yang ke-21 tu riwayat Ibnu Abbas. Jadi hadis ini sebenarnya sama saja. Hadis riwayat daripada Abi Hurairah dan hadis riwayat daripada Ibnu Abbas, dia sebenarnya sama saja. Cuma beza dianya pada wa amma syatamahu iyaya. Kalau dalam riwayat Abi Hurairah disebutkan wa amma syatamahu iyaya fa qawluhu ittakhadallahu walada ila akhiril hadis, sampai pada akhir hadis. Tapi dalam riwayat Ibnu Abbas, dalam riwayat Ibnu Abbas wa amma syatamahu iyaya fa qawluhu, selepas tu dia beza, dia tak sama. Misalnya selepas kalimah adapun maksud manusia mencerca aku, dengan dia kata li waladun, aku ada anak. Beza tu, ayat beza tu dia makna lebih kurang ya, sama ya, cuma beza dari segi lafaz. Ini menunjukkan betapa cermatnya perawi-perawi hadis. Maksud sama ya. Wa subhani, dan maha suci aku. Yakni subhani maknanya betapa tidak perlunya aku untuk ada isteri atau ada anak. Aku tidak perlu ada isteri dan ada anak. Subhani itu maknanya satu bentuk lafaz yang menunjukkan tanzih, nak menyucikan Allah dari minan naqais, daripada segala kekurangan itu. Antara hak kurangnya ke dia untuk Allah, nisbah pada Allah, menyatakan Allah ada isteri sehingga ada anak, itu suatu bentuk kekurangan. Jadi au tu pahalah awalad itu syak perawi, sama ada sahibah atau walad. Situ nak ayat beza ya, beza lafaz, makna sama, beza lafaz saja. Gitulah ya, walaupun ada halus-halus lagi lah, itu saya rasa kita tak perlu sebutlah sini ni. Gitu. Baik, seterusnya hadis yang ke-22. Wa an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala yu'dhini ibnu Adam yasubbu ad-dahra wa ana ad-dahru biyadiyal amru uqallibu al-laila wan-nahar, muttafaqun alaih. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah, kata Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah telah berfirman, manusia menyakiti aku, manusia menyakiti aku, manusia mencerca, mengutuk zaman, sedangkan akulah zaman itu. Di tangan aku, yakni dalam kekuasaanku semua perkara. Aku boleh membalik, menukarkan malam dan siang. Aku yang ada kuasa menukarkan malam jadi siang, siang menjadi malam. Itu adalah kuasaku. Biyadiyal amru, di tangan aku, yakni pada kekuasaan aku semua perkara itu. Jadi hadis ini diriwayatkan bersama oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik, dalam hadis ini beberapa perkara lah yang kita perlu faham. Yang pertamanya, hadis ini juga adalah hadis kursi. Yang kedua, dalam hadis kursi ini Allah Subhanahu Taala menyebutkan sikap tindakan manusia mencerca alam ini, mencerca masa ini, mencerca zaman ini. Sebenarnya tindakan mereka mencerca zaman itu yu'dhini, sebenarnya mereka telah menyakiti aku. Sedangkan akulah masa itu, di tangan aku semua perkara. Kalau dalam syarah kitab ni, Mira'at ini, dia sebut, apakah Allah ni terkesan dengan perbuatan manusia? Ni ada kan dalam kitabul iman ni, bab keimannya. Apa maksud menyakiti? Apakah Allah terasa sakit hati seperti kita bila orang buat sesuatu yang bercanggah dengan kemahuan kita? Maka kita ada kesan, sebab manusia dia ada kesan dengan apa yang berlaku. Begitu juga ke Allah. Bila manusia derhaka kepada dia, bila manusia mencerca kejadian
Allah, apakah Allah jadi terasa hati? Sebab kita terasa hati. Terasa hati ini salah satu bentuk makna jiwa yang terkesan dengan sesuatu yang berlaku. Begitu ke Allahnya? Ataupun apa maksud sebenarnya? Sebab tu sini dia ada bahas lah. Kalau kita takut kita silap faham. Maksud yu'dhini misalnya dalam syarah ini disebut, manusia berkata tentang hak aku apa yang aku benci. Dan mereka menisbahkan kepada sesuatu yang tidak layak kepada aku, ataupun sesuatu yang menjadi sakit hati lah. Dengannya sesuatu yang bila orang buat tu jadi sakit hati. Sesuatu yang biasanya kalau dibuat terhadap seorang, dia akan berasa sakit hati. Itulah maknanya kita sudah mengganggu hak orang. Misalnya hak orang ni, jangan cerca dia, jangan fitnah dia. Bila kita buat benda tu, dia akan rasa sakit hati. Itu maknanya. Makna kesan daripada perbuatan yang menyakitkan dan menimbulkan rasa nak marah tu, kerana kita buat sesuatu yang dia tak suka. Yang dia tak suka. Adakah begitu Allah Subhanahu Wa Taala? Tak mungkin. Kalau begitu maknanya ada tashbih bil makhluk itu. Ada sudut kesamaan dengan makhluk. Sedangkan Allah ni laisa kamitslihi syai'. Allah tak sama dengan makhluk. Jadi di sini sebenarnya penggunaan hadis, sedangkan yu'dhin ini bukan Nabi sebut. Kalimah tu memang Nabi yang guna kerana hadis kursi, tapi maksud dia tu Allah sebenarnya. Allah yang berfirman begitu. Allah sendiri sebut, manusia telah menyakiti aku. Ini dia dalam istilah dia panggil tawassuq fil kalam. Tawassuq fil kalam mana kita guna bahasa secara bermudah-mudah, secara keluasan. Padahal Allah tidak sakit hati pun. Takwi kesal sikit kepada Allah. Dalam hadis-hadis lain pun ada sebut gitu. Tak ada kesal langsung. Cuma nak suruh faham betapa beratnya benda ni sehingga Allah sakit hati. Kerana ni dari segi balaghah ni, nak ayatnya ablaq, mendalamnya kalimah ni. Nak ayatnya Allah pun sakit hati, seolah-olah begitu, padahal tidak pun. Ni bahasa ni yu'dhini ni sebagai satu gambaran supaya manusia faham. Dan inilah bahasa yang manusia boleh faham, bahawa perbuatan menyumpah, keji, memberi kata-kata yang buruk kepada alam ini, kepada zaman ini, suatu perbuatan yang sangat keji sehingga menimbulkan kemarahan, sehingga menyakitkan Allah SWT. Padahal Allah tidak sakit hati pun, tak ada itu bagi Allah SWT. Ini ayatnya betapa bencinya Allah kepada orang yang sumpah pada zaman ini. Dia cerca zaman ini. Jadi Syekh At-Tibi ni, saya nak sebut sekilas sini, dia kata al-idza' ini, kata Imam At-Tibi, dalam bahasa Arab, kita kena tahulah dalam bahasa Arab. Penting kita tahu ni. Dalam bahasa Arab, al-idza' yakni menyakiti, mengganggu perasaan orang lain, menimbulkan kegusaran. Jadi tidak tenang seorang, iaitu kita melakukan sama ada dalam bentuk kata-kata ataupun fi'lan ataupun dalam bentuk perbuatan yang boleh memberi kesan orang itu jadi nak marah. Itu mana idza. Itu mana idza. Buat sesuatu menyebabkan orang nak marah. Tak kira lah sama ada melalui bahasa tubuh kita tu. Dengan anak mata dia keling, kau tu bahasa sakit hati. Kadang-kadang dia guna kata-kata, dia sindir, kadang-kadang dengan perbuatan dia, apa sahaja yang lahir daripada seorang yang menyebabkan orang lain marah, waktu dia panggil idza. Itu kata Syekh At-Tibi. Jadi bila diisnadkan, bila disandarkan idza Allah sakit hati, ini sebagai suatu penggunaan bahasa yang menunjukkan kepada perbuatan itu adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah. Perbuatan yang Allah tidak redha. Gitu. Dan itulah juga perbuatan yang menyebabkan Allah, Rasul juga tidak redha. Itu sebenarnya maksud idza tu. Jadi kita boleh terjemah begini kan. Mana orang yang sumpah, orang yang cerca masa, cerca zaman, Allah tidak akan redha kepada dia. Boleh kita terjemah gitu. Maknanya Allah benci pada dia. Dan kita kena ingat,
dalam bahasa syariat, bahasa agama kita, bila sebut Allah benci, Allah tidak suka, Allah tidak redha, itu gambaran orang itu sebenarnya gambaran dia ni sebagai ahli neraka. Perbuatan dia tu besar sehingga boleh menjerumuskan dia dalam neraka. Itu makna bahasa, itu maksud dia. Jadi benda ni dosa besar, bukan dosa kecil. Ini menunjukkan bahawa dosa mencerca zaman ini adalah dosa besar. Baik, adakah orang kita ni yang buat begitu? Sebenarnya hadis ni dia ada latar belakang dia. Hadis ni dia ada latar belakang dia. Bagi yang ada kitab tu, cuba tengok, saya nak baca di sini. Jadi dalam kitab ni sebelum itu misalnya Allah berfirman, innal ladina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul. Dalam Quran apa ada guna, bukan dalam hadis saja. Dalam Quran apa ada guna? Innal ladina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul Allah, Allah akan jauhkan mereka daripada rahmat di dunia dan di akhirat. La'anahumullah, Allah akan jauhkan mereka daripada rahmat Allah SWT dunia dan akhirat. Maknanya seseorang yang jadi kita kena tahulah, oh rupanya perbuatan ni perbuatan yang menyebabkan Allah jadi sakit hati. Allah menyebabkan Allah jadi marah. Kena tahu mana perbuatan tak boleh buat lah. Kalau buat juga, la'anahumullahu fid dunya wal akhirah, dia akan dilaknat oleh Allah dunia dan akhirat. Jadi yasubud dahra, mencerca alam, mencerca zaman. Jadi ada berlaku ke ni cerita ni, kita kena faham secara konteks dia. Makna hadis ni sebagai kritikan kepada masyarakat kufur, masyarakat kafir, masyarakat musyrik, golongan musyrikin di zaman Nabi, golongan orang Arab sebelum kedatangan Islam ni. Mereka bila mereka ditimpa malapetaka, sama ada dalam bentuk kematian orang yang disayangi, ataupun kerana tua hilang upaya. Bila dia tua ke, dia tak boleh nak buat banyak perkara, nak makan pun tak boleh kerana sakit, ataupun kehilangan harta, ataupun apa sajalah, apa saja malapetaka yang menimpa mereka. Ni tabiat orang Arab, dia akan kata gini, tabbal lidahri, celaka zaman ni. Sebab tu kita kena peringatlah. Ada kadang-kadang kita tengok zaman, contohnya Malaysia kita ditimpa beberapa insiden lah. Kita ada kapal turbin baru betul dah hilang nak, kita tak ada. Pak tak jumpa tu tak jumpa lah, pak jumpa pun jumpa gelar. Lepas tu dengar kebakaran, dengar banjir, kita kata ini zaman malapetaka. Malapetaka, zaman malapetaka. Jadi kita beri gambar kerana zaman itu, zaman malapetaka. Misalnya sebut lagu tu pun tidaklah seperti orang Arab berat tabbal lidahri. Tabbal lidahri ni maknanya binasalah bagi alam ini, rosaklah, binasalah bagi alam. Kalau kita kecek ke Kelantan, ini bentuk tabbal lidahri ni, kata-kata sumpah serana. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, tabbal, musnahlah bagi alam. Mana dia musnahlah bagi alam. Dia kata begitu. Jadi orang Arab sebut gitu, wa bu'sallahu, buruklah alam ini, wa ya khaybatad dahr, musnahlah alam ini, dan seumpamanya. Orang-orang jahiliyah mereka menisbahkan malapetaka dan apa saja perkara-perkara yang dikira sebagai bencana alam, mereka kata ini kerana zaman, berlaku ni kerana zaman. Yang mana zaman itu ada dua. Zaman itu siang dan malam. Bila sebut zaman, siang malam itulah zaman ni, masa tu. Dengan pergerakan malam siang inilah manusia bertukar, daripada budak jadi dewasa, daripada dewasa jadi orang tua, mati dan sebagainya. Pergerakan alam itulah yang menyebabkan manusia ni jadi berubah. Alam ini jadi berubah kerana peredaran masa. Jadi dia sumpah pada masa, dia cerca masa itu. Tu. Jadi dalam kitab ni dia buat pembahagian ringkas. Dia kata sebenarnya hadis ni kita kena faham dalam konteks bahawa dalam puak-puak yang kutuk alam ini, dia ada dua firqah, dua puak. Kalau kita baca sejarah golongan-golongan sesat,
secara umumnya dibahagikan ni orang panggil akidah. Sikap dalam konteks akidah terhadap alam, terhadap masa ini, dia ada dua kumpulan. Satu kumpulan, satu firqah yang mana mereka tidak beriman kepada Allah, dan mereka tidak kenal melainkan zaman, melainkan masa siang, masa malam, waktu malam dan waktu siang. Dan bagi mereka, kedua-dua waktu inilah punca kepada hawadis, peristiwa-peristiwa, malapetaka yang berlaku ni. Oleh itu mereka menisbahkan sesuatu yang berlaku yang tidak disukai oleh mereka. Dia kata ni kialam ni. Ni ada satu kelompok manusia. Dia ni tidak beriman kepada Allah. Bila berlaku malapetaka, dia akan sumpah serana, dia akan keji alam itu. Jadi golongan yang pertama ni mereka tidak nampak, mereka tidak faham, mereka tidak yakini, mereka tidak nampak bahawa di sebalik kejadian itu dia ada mudabbir, dia ada Tuhan yang mengurus, yang menentukan kejadian. Dia tak nampak. Dia nampak ni alam ini. Ada setengah tu nampak ni kerana dewa. Kalau berlaku laut itu dewa laut, kalau berlaku di bukit itu dewa gunung. Macam-macam lah pokok paganism ni. Disebut dalam istilah pokok paganism ni. Ni pokok ni. Jadi hak ni orang panggil pokok dahriyun lah. Pokok dahriyun, pokok yang benci kepada masa ni. Ni kerana bulan Safar ni, masa juga tu. Tu mana dia letakkan benda berlaku ni kerana masa tertentu. Hak ni memang tak betul. Ni sebenarnya hadis ni nak mengkritik masyarakat pada waktu itu, golongan kafir. Jadi golongan inilah yang disebut sebagai golongan dahriyah. Dahriyah. Golongan ini adalah golongan dahriyah yang terdiri dari kalangan orang-orang kafir dan kalangan, ini istilah minta maaf saya sebut pokok kafir, dia ni pokok dahriyah. Dahriyah ni satu kelompok besar yang sesat. Di bawah dia tu ada orang-orang kafir seperti orang-orang Mekah tu, Arab Mekah tu. Di bawah dahriyah juga terdiri daripada falasifatul dauriyah al-munkirin lis-sani. Dia panggil falasifatul dauriyah, satu bentuk falsafah pemikiran manusia bahawa alam ini bagaikan roda yang dia berputar, bergerak. Jadi dia akan berlaku setiap 1036 tahun. Tak tahu dah dia ambil mana ni, 1036 tahun dunia ni dia akan bergerak. Cukup 1036 tahun dia akan jadi serupa dengan serupa dulu juga. Berlaku secara ulangan lah kepada sejarah manusia setiap 1036 tahun. Ini dia panggil pokok falsafah dauriyah. Dauriyah ni musim, dia musim gitu. Daur. Ni ada jenis falsafah lagu ni. Dia panggil falsafatul dauriyah. Golongan ni, pokok falsafah ni, dia tolak. Dia ni sebenarnya ada pemikiran atheism. Golongan yang tidak percaya kepada kewujudan Tuhan pencipta alam semesta ini. Yang mana mereka meyakini setiap 1036 tahun dunia akan bertukar menjadi kanak-kanak semula. Mana tempoh dia mati itu 1036 tahun. Habis waktu dia akan musim semula, bergerak. Jadi tidak akan berlaku kiamat itu sebenarnya. Ni bagi pokok ni. Ni dia panggil pokok falasifatul dauriyah. Jadi kalau orang mengaji falsafah, adalah pokok dia ni. Dia bahawan kan dalam kitab. Dia kata ya'udu kullu syai'in ila ma kana alaihi. Setiap sesuatu, contohnya ginilah kita tak tahulah zaman kita ni zaman peringkat mana. Tetapi bila hancur zaman kita ni, dia akan kembali semula, kembali pada zaman batu semula. Dia akan berulang balik sejarah manusia seperti daripada mula-mula dulu. Tapi benda tu berlaku tu setiap 1036 tahun. Pokok dia ni memang dia benci sangat. Dia kata kalau berlaku apa-apa yang tidak molek ni kerana zaman ni. Sehingga dia kutuk zaman, dia cerca zaman. Sebenarnya Allah SWT nak sebut dalam hadis ni, hadis kursi, orang-orang lagu ni sebenarnya dia cerca alam itu kerana dia gagal mencari punca kepada berlakunya malapetaka itu. Orang Islam tidak. Orang Islam bila berlaku apa-apa, Allah, Masya Allah, Inna Lillah, kita kembali pada Allah. Ni semua Tuhan berlaku. Hak baik pun Tuhan buat, hak jahat pun Tuhan buat, hak molek pun Tuhan buat, hak tak molek pun Tuhan buat, hak menyenangkan pun Tuhan buat, hak tidak menyenangkan Tuhan buat. Semua kepada Allah. Itu tauhid. Itu tauhid. Tetapi golongan ni tidak. Kalau hak molek kan, molek pun sama juga.
Kanalah. Molek ni tidak zamir lah, dia lah cerdiknya. Nah, tapi kalau kena kita kata malapetaka, ni zamir. Dan kita kena ingat, sini dia sebut secara rekah. Dia ni siapa peringkat bila dia nisbahkan kepada zamir. Nah, bila berlaku malapetaka, dia akan cari bagaimana nak wujud zaman itu. Bagaimana nak supaya tidak berlaku. Dia akan buat upacara tertentu. Situlah berlakunya anjakan lain lah pulaknya. Dari segi puja dewa tu asal dia ni. Tu buat ni. Sebab dia tak jumpa cari Tuhan. Hakikatnya dia tak jumpa cari Tuhan. Akhir sekali nak buat lagu mana? Tu dia puja ikut jumpa tu. Ikut jumpa tu. Itulah sebenarnya. Misalnya dalam Quran ada sebut wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, tidak ada yang memusnahkan kita. Malapetaka yang berlaku ni sebenarnya kerana zaman tu. Jadi kita boleh faham lah kenapa Allah SWT dalam hadis kursi ni sebut bahawa bila seseorang tu cerca zaman, kutuk zaman, dia sebenarnya telah menyakiti aku. Ini Allah kritik. Inilah satu falsafah besar, bukan kecil ni kelompok ni. Dan benda ni ada juga berlaku di zaman Arab Jahiliyah. Dan kita kena ingatlah sahabat-sahabat Nabi dia mari daripada zaman itulah. Sebab tu perlu dibersihkan pahaman-pahaman yang tidak betul tu. Sedangkan akulah zaman itu. Kenapa kamu cerca alam? Sedangkan akulah zaman itu. Kalau dalam kitab ni panjang lagi dia bahan dan cukup molek sebenarnya. Dia panjang lagi dia bahan. So lagi tinggal ni. Kata ni firqah yang pertama. Firqah yang tidak percaya kepada Allah SWT, tak beriman. Selagi hak berkait dengan dahri ni, hak cerca alam ini, cerca zaman ini. Wa firqatun tu'rafu wa firqatun ta'riful khaliqa wa tanazzahu min an tunsiba ilaihi al-makariha fadhifa ila ad-dahr waz-zaman. Satu kelompok lagi hak tadi tidak percaya kepada Tuhan. Hak ni tak. Dia percaya kepada Tuhan, bukan Allah. Dia percaya kepada Khalik. Dia kata ada alam ini, ada tukang hak buatnya. Ada yang buat. Dia percaya tu. Ini satu firqah. Dan mereka tidak menisbahkan kepada Khalik itu sesuatu yang mereka tidak suka. Jadi satu kelompok yang kedua, iaitu kelompok yang dia sangat yakin bahawa ada pencipta, tapi dia tak jumpa juga siapa pencipta tu. Ini zaman dulu, zaman falsafah. Ada, mesti ada. Tak mungkin. Mana dia pergi dengan fitrah. Jadi fitrah dia tu tidak lengkap. Sebab apa? Semata-mata fitrah tidak dibimbing oleh ilmu wahyu. Jadi dia kata ada juga pencipta ni. Jadi kalau benda-benda hak tak molek, benda makarih, benda tak molek, kita tak boleh kata Tuhan buat tu. Kita tak boleh kata pencipta buat tu. Sebab itulah bila berlaku malapetaka, perkara-perkara yang tidak menyenangkan mereka, ditik banjir ke, kematian orang disayangi, kebakaran, gempa bumi, mereka kata inilah malapetaka zaman. Inilah zaman. Ki zaman lah, ki masa lah ni. Dia tak kata ki Khalik. Tak. Sebab apa? Sebab dia tetap sesuai nak kata benda-benda tak molek ni kepada pencipta. Nampak tu molek kat Allah tu. Tapi sebab dia tak jumpa Tuhan. Tapi dia tak. Itulah punca kenapa dia kutuk zaman itu. Kerana dia nak sabitkan bahawa berlaku malapetaka ni kerana zaman ni lah. Seolah-olah zaman inilah sebagai khalik kepada masaib itu, kepada bala bencana itu. Kedua-dua golongan ini berdasar kepada keyakinan akidah mereka tadi tak percaya kepada Tuhan. Yang mereka kenal, yang mereka tengok hanya alam sini. Misalnya musim bulan 12 kat berlaku banyak. Ni kimu bulan 12 ni. Ni kimu musim ni. Ni kalau bulan Safar kat mampu ke habis hayat. Ni kimu bulan Safar ni. Bulan Nahas. Tu orang Arab juga kata gitu tu. Orang Arab sini pun lah dia kata gitu. Tapi lah ni alhamdulillah tak ada. Semakin terhakis, tak ada khatilan. Ayat Safar dia tu. Padahal tak kait dengan bulan Safar pun. Orang Melayu kita pun berat juga dulu buat bulan Safar ni. Kita main dulu. Tak nikah bulan Safar seraya, tepuh tiang dah. Tapi tak boleh lepas bulan Safar. Apa tu tak boleh? Bulan Nahas. Apa tu? Itu dia panggil kesal daripada fahaman-fahaman yang tidak betul. Tapi alhamdulillah sekarang ni boleh kata-kata ada. Siapa dia sebut penyakit, pusingan penyakit dalam setahun tu kena ayam apa dia kata? Ayat tasapa kau kelak aku ni. Jadi dia menyalahkan bulan Safar jadi gitu.
Padahal itu pusingnya penyakit, kata doktor. Sebab tu orang perah ayam ke apa dia, sebelum masuk belah sofa tu, pusingnya penyakit, dia pergi makan lalu obat pada ayam. Tu tak kait ke belah sofa pun. Siapa nikah tak boleh dulu lah ni tak dah, lah ni tak kira dah, asalkan cukup syarat. Nabi nikah belah sofa. Nabi nikah belah sofa. Baik, sini lagi ada sebut lagi, molek juga kita tengok. Jadi itulah sebenarnya punca kenapa kedua golongan ini mereka menisbahkan kata-kata cercaan itu kepada zaman. Dan ada juga kadang-kadang orang beriman pun yang tidak banyak maklumat, yang jahil, yang tidak mempunyai kesedaran yang tinggi terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga yang kadang-kadang dia macam rasa nak marah pada zaman ini, timbul rasa benci pada zaman ini. Gitulah. Baik. Itu biar kita nampak latar belakang. Hadis ni dia nak kritik siapa? Dia nak tolak fahaman itu. Jadi Allah sebut, seterusnya Allah sebut, wa ana dahru, mereka cerca alam, cerca zaman. Akulah zaman itu. Pada tangan aku semua perkara. Aku boleh buat semua perkara. Jadi hak mereka nisbahkan zaman itulah sebab berlaku malapetaka, kerana zaman itulah berlaku gempa bumi, kerana zaman itulah berlaku tsunami, kerana zaman itulah berlaku banjir besar. Akulah zaman itu, kata Allah aku. Ni bahasa tawassuk. Dalam istilah dia panggil bahasa tawassuk. Tawassuk ni maknanya bahasa ringkas nak suruh faham. Kamu kata zaman yang menyebabkan jadi kebakaran, akulah zaman itu. Akulah. Maksudnya akulah khaliqud dahri, itu maksudnya akulah yang menciptakan alam itu. Jadi ad-dahri ni ke sini bawah ni dia ada buat panjang juga. Wa anad dahru tu, ad-dahru tu dia mudhafu ilaih sebenarnya. Tapi diletakkan di tempat mudhaf. Hak mudhaf sebenarnya mahdzuf, hazaf. Takdir je wa ana khaliqud dahri. Kalau kamu kata alam, kalau kamu kata masa itulah yang menyebabkan berlaku malapetaka, masa tu siapa dia buat? Wa anad dahru, akulah yang buat masa tu. Jadi jangan kamu kutuk masa. Kalau kamu kutuk masa, seolah-olah kamu kutuk aku. Bila kamu cerca zaman, seolah kamu cerca aku. Kamu sumpah pada banjir, nak tak banjir ni tak kata. Misalnya sebagai contoh. Sebagai contoh. Dia sumpah pada banjir nak marah, tergelai raik pun dia tak marah mana. Dia pun hilang punca, hilang kesabaran. Ni tempat pusat minat banjir ni. Dia nak marah banjir, dia kata menata banjir, dia kata. Ada je kata begitu. Lu dah ada orang dengar. Adalah orang Islam yang boleh jadi pencap ilmu dia tu kurang, dia tu tidak terdedah banyak, jauh daripada hidup cara sunnah. Kadang-kadang dia tak boleh nak tahan tu. Sebab apa? Sebab dia tengok rumah dia tinggal bumbung. Kotak metal tu gelai. Jadi dia kata punah habis dah bagi dia. Dia tak ada insurans, dia kata agak. Siapa dia nak beli pitih dia, bawa 500,000. Pada makan tak ada nak beli. Jadi sepuluh naik rumah baru. Dia sopah. Sebenarnya kamu tahu tak alam tu siapa buat? Kamu tahu tak zaman tu siapa buat? Aku buat. Jadi bila kamu cerca alam, cerca zaman, sepertilah cerca Tuhan punya zaman itu. Tuhan punya zaman siapa? Ana, kata Allah, ana khaliquz dahri. Sebenarnya biadiyal amru, aku semua tu yang buat benda tu. Aku semua yang buat tu. Bukan kerana zaman itu aku hakikatnya. Akulah yang menyebabkan berlaku pertukaran siang dan malam. Siang dan malam. Lepas kiamat bila tak ada dunia, tak ada istilah siang malam, tak ada. Atas dunia ni ada. Aku semua yang buat. Gitulah maksud. Jadi hadis ni sebenarnya adalah satu bentuk kritikan Allah SWT terhadap masyarakat yang mana sebelum kedatangan Nabi, puak-puak ni membentuk satu pemikiran yang besar juga masyarakat. Jadi benda-benda lagu ni, perkara-perkara lagu ni, bila sudah berakar umbi dalam masyarakat, walaupun benda yang tidak logik, tidak munasabah, tetapi logik dan munasabah bagi orang yang jahil, dia boleh pegang. Sepuluh orang kita banyak ke, orang Melayu kita pun banyak. Kita kena tahulah latar belakang orang kita ni, orang Melayu kita ni asal daripada mana, agamanya, pemikirannya, dia hidup dalam mana, kita kepompong mana, asal dia. Macam-macam lah khurafat berlaku. Ni pun begitulah juga.
Dan dalam sejarah, kalau kita baca sejarah, bila berlaku malapetaka, dia nisbahkan malapetaka itu pada zaman, dia ada pula upacara nak talak bala tu. Dia ada. Kalau kita baca sejarah, dia ada pula upacara. Dengan cara dia panggil tutup bomoh lah. Pokok-pokok kahin, ahli-ahli saya tutup bomoh. Setiap kaum ni ada bomoh dia, ada bomoh besar, ada bomoh kecil. Dia ada organisasi dia kot tutup bomoh ni pun. Dia buatlah upacara gini. Upacara dia upacara puja dewa. Dia ada tu. Maknanya bila kata zaman tu dia semacam dewa. Jadi dia akan buat satu upacara lah. Ada dalam bentuk mempersembahkan binatang korban. Ini zaman Arab Jahiliyah. Letak barang-barang berharga. Apa tu? Seolah-olah dia nak bui kepada satu makhluk yang dia tidak dapat lihat. Hak inilah sebenarnya kontrol alam ini. Dia buat gitu sebagai tanda apa? Supaya makhluk halus, makhluk yang tidak nampak tu, makhluk gaib tu, jagalah kemaslahatan dia. Hakikat sebenarnya ni manusia nak cari Tuhan. Sebab tu Tuhan kata akulah tu semua takut. Tu. Kalau kamu duk cari punca tu, apa berlaku gini, lepas tu kamu sebenarnya kamu nak cari siapa yang buat ni? Siapa yang merubah alam ni jadi gini? Aku. Jadi hadis ni duduk dalam kitabul iman. Jadi kamu kena sembah aku lah. Kamu kena sembah aku. Mana ayat ni mengajak, mengkritik, dan dalam masa ini menarik manusia supaya kembali as-samad tu. Dia berkait dengan hadis tadi. Allah samad. Kita kembali pada Allah lah. Semua benda ni memang Allah yang buat. Tu mana nak mentauhidkan, mengajar pemahaman tauhid tu. Kalau kamu duk cari, tu aku lah. Tu sebenarnya aku yang buat. Jadi gitulah maksud hadis ni, supaya kita faham. Cuma dalam syarah ni dia hurah dari segi balaghah. Penggunaan anad dahru tu dia hurah dari sudut balaghah. Dia hurah dari sudut balaghah yang saya kata tidak perlu kita tekan lah tu. Misalnya ada disebut sini pada bagi ada kitab lah, bagi ada kitab, cuba tengok baris yang ke-6 daripada tu. Fa idza sabba ibnu adam ad-dahra, bagi ada kitab tu, cuba tengok baris yang ke-6. Fa idza sabba ibnu adam ad-dahra min ajli annahu fa'ilu hadhihi al-umur ada sabbuhu ilayya li'anni fa'iluha wa innama ad-dahru zamanun ja'altuhu zarfan li mawaqi'il umur. Apabila seseorang manusia itu mencerca zaman kerana menganggap zaman itulah yang menjadi pembuat kepada perkara-perkara yang berlaku di muka dunia ini, sebenarnya cercaan itu dia kembali kepada aku, kata Allah. Jadi bila dia cerca zaman, dia tuduh bulan-bulan tertentu sebagai bulan nahas, bulan yang malapetaka. Sebenarnya tuduhan dia, cercaan dia itu seperti dia cerca dan dia tuduh buruk terhadap aku. Kerana apa? Kerana akulah yang melakukannya. Sebenarnya masa zaman itu aku jadikan sebagai zarfan, sebagai tanda untuk berlakunya sesuatu. Ini kita perlu faham. Ini dia panggil dalam istilah dia panggil takwini. Dia panggil qada' takwini, dia panggil dalam istilah ngaji dia panggil qada' takwini. Zaman ni Allah buat ni sebagai pengecaman kepada kita. Kita boleh tahu bila nak berlaku. Ni orang yang ada ilmu dalam bidang ni lah. Orang yang ada ilmu dalam bidang ni boleh tahu ni akan berlaku banjir besar. Dia akan berlaku perubahan gini-gini, air laut akan, dia tahu. Dia tahu waktu dengan ilmu. Jadi masa tu Allah buat gitu. Dengan tetap. Kadang-kadang dia berubah sikit-sikit lah. Tapi manusia boleh agak dengan ilmu. Dengan ilmu. Sehingga boleh 2 tahun lagi dia boleh agak tak akan berlaku bagaimana perubahan cuaca, dia boleh tahu dengan ilmu. Tu sebenarnya Allah buat. Tujuan Allah buat zaman itu dengan tetap dan ada perubahan sikit sebanyak, sebenarnya untuk sebagai ilmu pada manusia, untuk supaya dia boleh hidup atas dunia ini. Bagi orang yang ada ilmu. Misalnya bulan 12 biasanya banjirlah, kita panggil musim tengkujuh dah. Mana kita beringatlah bulan 12 ni orang nak turun ke laut pun masalah. Dia ada kira. Tu tujuan sebenarnya. Kalau nak bercucuk tanah ataupun di kawasan rendah, bila dia buat rumah kawasan dia kena buat tinggi, dia ambil kira lagi. Kalau musim terkujuh dia ambil kira. Maknanya manusia akan ambil kira perkara-perkara itu. Itu sebenarnya tujuan Allah buat tu.
Yang kedua, semua tu Allah buat untuk menghantar satu isyarat pada manusia bahawa kehidupan di dunia ini dia tidak sentiasa baik. Dia tidak sempurna. Sebagai nak mengisyaratkan bahawa dia akan ada satu dar lain yang disemangat sebagai darul akhirah. Hal itu sempurna. Kalaulah kita kata di dunia ni ada, kita kata malapetaka, tsunami itu di Aceh saja mati 200,000 lebih. Kita kata besar tu malapetaka tu, merubah peta tu dah, meninggalkan kesan yang sangat berat, trauma yang sangat luar biasa. Kita kata teruklah kena di Palestin, umat Islam mati sama mana, teruk hidup dalam keadaan diragu tiap-tiap hari, sampai 25 kali diragu perempuan. Sehingga rosak tubuh dia. Kita kata sedih kita baca. Macam mana boleh nak meneruskan hidup dalam keadaan macam tu? Subuh-subuh tak cukup di zon perang. Allah Subhanahu Wa Taala buat begitu, sebenarnya dia ada maksud. Allah nak sebutnya balasan Tuhan, hak dia panggil neraka tu jauh lebih teruk pada itu. Kamu rasa atas dunia ni teruk dah, ada lagi tempat, dar lain, negeri lain, kehidupan lain, yang mana bila Allah SWT nak seksa manusia, lebih teruk lagi daripada hak dia panggil neraka itu. Begitu juga kita tengok atas dunia ni, dari satu aspek manusia ni nampak hidup dalam keadaan yang susah, tapi setengah-setengah tu senang luar biasa. Senang dengan kekayaan yang luar biasa. Senang hidup dia. Rumah dia tu pakai gigi, kadang-kadang dia tepuk tangan gitu, hidup lapu. Nak suruh, lepas tu nak mati tu dia berdahan. Ada dia boleh buat lagu tu. Dia buat gitu, nyala lapu. Maknanya mudah dah tu. Tapi kukuk mana apabila Allah nak turun bala, sama sehari gempa bumi rasa habis. Gapo dia isyarat tu? Nak ayatnya cantik setahu apa? Dia ada zaman musnah. Ni darul fana. Tempat tinggal atas dunia ni tempat rasa. Dia ada satu tempat yang kekal. Kalau nikmat dia tak ada tu, sebab kita duduk tengah malam-malam gempa bumi sekelip mata rasa habis. Sebagai isyarat biar kita ingat, rupanya ada satu tempat yang tidak begitu sifat dia, syurga lah. Nak isyarat tu ya. Jadi umat Islam, orang yang tidak beriman tak nak mikir gitu. Jadi orang Islam sepatutnya dia mikir gitu. Sebenarnya perkara itu sama ada nikmat ataupun kita kata nikmah, malapetaka, bencana dan sebagainya, sebenarnya nak menyedarkan manusia supaya mereka as-samad. Allah as-samad tu mana Allah, tempat bergantung. Tu sebenarnya nak ajak manusia kembali kepada Allah SWT. Cuma dalam pelbagai bentuk. Ada setengah tu dengan kesenangan, bersyukur. Ada setengah tu dengan malapetaka, dia jadi insaf dan sebagainya. Kalau kita kata kalau hak tak insah tu senang boleh tak insah, susah boleh tak insah juga. Tapi walau bagaimanapun ramai yang insah. Tu sebenarnya berlaku tu. Jadi hakikatnya Allah berlaku. Jadi kalau kita belajar hadis secara keseluruhan, mana hadis-hadis ini dia panggil hadis yang tanasub dan tadakhul. Tanasub maknanya kita kena campur semua hadis, kena faham dalam bentuk global lah kita kata. Bukan faham sehadis. Kalau faham sehadis dia tak akan faham keseluruhan. Bila kita belajar sebenarnya kita nampak ni gini kita pun jadi wujud satu kepahaman terhadap agama tu sendiri. Kalau pun mengaji sampai hadis 23, dia tak akan nampak pemahaman dalam konteks agama. Tak akan nampak. Tidak jelas pemahaman kita. Jadi kukuk mana pun hadis ni sebagai pengajaran besar daripada hadis ni, Allah Subhanahu Wa Taala nak mengarahkan manusia itu supaya kembali kepada Allah, Tuhan yang esa, tempat manusia bergantung itu. Dia nak kembali situ sebenarnya. Begitulah juga hadis yang ke-23, masih lagi menyebutkan perkara yang seakan sama lah. Cuma hadis ni insya-Allah kita akan bincang dengan hadapan lah. Rasanya setakat itulah untuk malam ini. Mudah-mudahan perbincangan kita ini memberikan satu gambar yang jelas tentang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, menambahkan, mengukuhkan keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat itulah, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.